Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton siri tutorial penguasaan Google Classroom bersama channel Cikgu Sufi di YouTube. Baik, hari ini kita akan berkongsi bagaimana ingin menggunakan fungsi topik di dalam Google Classroom, yang mana kita menggunakan fungsi topik ini dengan kreativiti sendiri, iaitu kita boleh guna untuk dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita menggunakan sebagai fungsi topik yang sebenar dalam kelas kita. Kaedah yang kedua, iaitu kita mengubah suai fungsi topik menjadi subjek ataupun mata pelajaran, yang mana kita boleh bina sebuah kelas bergabung, okey, yang mana setiap kelas ada hanya di dalam satu kelas dan semua subjek ada di dalam kelas tersebut, dibantu oleh guru dan pembantu guru, dan murid menyiapkan assignment hanya dari satu tempat. Okey, sebelum kita teruskan perkongsian untuk kali ini, yang mana belum subscribe channel Cikgu Sufi, okey, saya minta tolong subscribe dan aktifkan ikon notification, supaya penting kita akan dapat beri signal bila saya ada muat naik video-video tutorial yang terkini. Baik, seterusnya jom kita masuk ke dalam Google Classroom. Ini dia paparannya. Tiada nama kelas, yang ada hanyalah tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baik, untuk kategori penggunaan seperti ini, kita gunakan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, yang mana ingin memudahkan guru dan murid melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan kaedah biasa, tak setiap murid kita mampu online. Contoh, dalam satu kelas, katakan yang mampu online hanyalah 5 orang. Jadi jika ada 5 kelas, 25 orang, setiap guru melakukan kerja yang sama berulang-ulang. Jadi untuk situasi ini, jika tahun 1 ada 25 orang yang boleh online, 25 orang ada dalam kelas tahun 1, dan guru semua bertumpu kepada kelas tahun 1 sahaja. Okey, macam mana kita nak buat kelas bentuk yang macam ni? Macam mana kita nak set up dalaman dia? Jom kita masuk dalam kelas ni. Okey, saya akan bawakan cikgu-cikgu masuk ke dalam kelas tahun 6, yang mana dalam kelas ni akan dimasukkan semua guru yang mengajar kelas tahun 6 dan semua murid tahun 6 SK Pangkalan TIDM. Okey, apa yang kita buat di sini ialah kita lihat bahagian classwork, yang mana kita telah mengubah suai topik menjadi subjek. Itu saja, perkara yang simple. Topik menjadi subjek, yang mana selepas ini setiap tugasan sepanjang tempoh PKP ni, guru-guru akan masukkan tugasan di dalam subjek masing-masing melalui pilihan topik. Okey, boleh tangkap tak dekat tu? Tak boleh. Tak boleh, sekejap lagi kita tengok. Kita buat praktikal. Okey, itu perjalanan kelas bergabung. Jadi murid yang masuk, murid ni boleh pilih nak buat apa. Okey, kita tak ada jadual yang tetap, kita tak ada tempoh masa yang tetap, kita bagi kebebasan. Jadi di saat mereka memiliki peluang dan ruang untuk online, mereka boleh pilih untuk buat tugasan yang mana. Okey, tugasan yang dah dibuat akan disemak oleh guru, dan jika setiap tugasan yang diberikan kepada murid tu dah siap dibuat, jadi guru akan tambahlah dari semasa ke semasa. Okey, jika tak ada, kita boleh hold dulu sekejap, tunggu tengok respon macam mana. Kalau kata permintaan tu tinggi, bagi saja assignment. Contoh, kita bagi seminggu 3 kali, 3 habis, kita bolehlah bagi seminggu 5 kali. Yang penting kita buat assignment yang santai, yang enjoy, yang tak membebankan murid, dan murid seronok nak belajar di dalam Google Classroom. Jom kita tengok setiap subjek ni.
Di sini sepatutnya topik pembelajaran kita ubah kepada subjek. Okey. Untuk tahun 6 kita ada semua subjek di sini yang mana guru-guru boleh masukkan tugasan ke bawah tajuk subjek ni. Okey. Ke dalam mata pelajaran masing-masing. Jadi di sini kita guru-guru secara bergotong royong menguruskan kelas ini, yang mana sebagai contoh kalau kita tengok sains, sekiranya ada 5 orang guru sains, jadi kita bergotong royong pakat-pakat buat katalah ada 10 tajuk, 5 guru, seorang buat 2 tajuk. Jadi kalau sekarang ni dah musim guru-guru penggunaan Google Form sangat tinggi di Malaysia ni, nombor 4 tak silap saya. Jadi kita pakat buat kuis masing-masing untuk 10 tajuk. Jadi kita dah ada 10 assignment. Dalam masa yang pantas, murid-murid kita dah boleh akses. Okey, di sini kita meringankan tugas guru dan kita memberikan input yang terbaik untuk anak-anak murid. Begitu juga dengan kaedah menyemak markah pun boleh dilaksanakan secara berjemaah, bergotong royong. Sebagai contoh, kita bahagilah. Kalau kata 10 tajuk, okey, semak tajuk masing-masing. Ataupun ada tim yang buat soalan saja, ada tim yang buat bahagian semak markah saja. Terpulang juga atas kreativiti masing-masing. Bahagian ni ketua panitia yang main peranan sebenarnya, nak tentukan corak macam mana kita nak uruskan subjek kita dalam kelas bergabung ni. Okey, seterusnya saya akan tunjuk bagaimana cara nak masukkan tugasan ke dalam subjek ni, cikgu. Cara dia sama macam mana kita masukkan tugasan ke dalam topik yang kita buat dalam classroom sendiri tu. Cuma di sini kita hanya masukkan tugasan tersebut ke dalam topik juga, tapi topik tu mengandungi subjek-subjek mata pelajaran yang ada dalam kelas tersebut. Langkah dia senang saja. Kita ulang langkah yang sama. Mulakan dengan classwork. Okey, di sini selalu ada kekeliruan apabila ada guru yang terus klik matematik. Okey. Ada fahaman yang bila klik subjek mata pelajaran ni, kita masukkan di situ. Bukan ya? Bukan macam tu. Memang tak akan nampak button create tu. Sebab apa? Kita dah terus pergi ke topik. Sepatutnya kita bermula dari classwork. Bila kita mula dari classwork, baru kita akan nampak button create tu. Okey. Sekarang kita klik create. Okey. Kemudian ambil assignment. Okey, contohlah saya buat, masukkanlah tajuk 1, arahan tajuk 1. Okey, saya bagi satu file dokumen kosong. Okey. Bagi dokumen kosong, kita mesti setting bagi setiap salinan kepada setiap murid, ke setting yang paling penting sekali. Okey. Kemudian kita masukkan ke dalam kelas tahun 6 dan pilihan yang paling penting sekarang ialah topik. Pada bahagian topik ni sangat penting juga. Kalau kita tak pilih topik, tak pilih subjek, kita punya assignment tu duduk atas sekali. Dia tak ada rumah nak masuk dekat mana. Dia duduk atas sekali. Okey. Dan kalau banyak, dia pasti akan mengelirukan murid lah. Nak kena buat ke, tak kena buat ke, dia duduk dalam tajuk dia kan, tak duduk dalam senarai subjek. Baik, kita pilih satu. Contoh kita ambil moral. Okey. Kemudian klik assign macam biasa. Macam kita bagi tugasan biasa dalam kelas sebelum ni. Okey. Kemudian tunggu sekejap. Baik. Ke mana tugasan kita tu pergi, cikgu-cikgu?
Kita cari di bahagian moral. Mana di moral? Okey, nampak ni cikgu. Tajuk 1. Ada di situ Moral tajuk 1. Okey. Saya padam semula, itu contoh saja. Untuk padam boleh ikut langkah yang samalah. Baik. Kelas bergabung macam ni, bagi saya lah, bagi pendapat saya, dia akan jadi sebuah kelas yang lebih meriah, okey, di mana kita boleh berkomunikasi dengan semua murid, khususnya dalam tempoh PKP ni, tak semua murid boleh online. Jika ada 50%, kita boleh kumpulkan 50% tu di satu tempat, yang mana kita boleh pantau hanya dari satu tempat sahaja, yang memudahkan kita. Ditambah lagi dengan fungsi sokongan daripada Meet apps, kita boleh bersidang video secara live. Bagi saya, suasana alam persekolahan tu akan kembali dalam masa terdekat bila kita betul-betul manfaatkan penggunaan Google Classroom di sekolah. Okey. Itu perkongsian berkaitan kelas bergabung ataupun dengan menggunakan fungsi topik yang terdapat di dalam Google Classroom. Untuk kelas biasa, okey, saya tunjuk kelas biasa. Okey, ini kelas biasa. Kelas biasa kita buat macam ni lah. Contoh macam kelas saya bahagikan kepada dua lah, TMK dan RBT, kelas yang sama. Kalau cikgu-cikgu mungkin bahagian topik tu, okey, bahagian topik boleh letak topik-topik pengajaran dan pembelajaran tu kan. Okey, jadi bagi tugasan by topik. Sama saja kaedah dia, cuma kita tukar kepada satu fungsi kepada dua penggunaan. Okey. Itu saja perkongsian untuk kali ini berkaitan dengan penggunaan topik sebagai medium kita bina subjek mata pelajaran dalam kelas bergabung untuk sekolah-sekolah ataupun cikgu-cikgu yang berminat untuk wujudkan kelas bergabung dalam tempoh PKP ni. Okey, semoga perkongsian ini dapat membantu guru-guru untuk menyampaikan ilmu walaupun kita berada di rumah. Tak semestinya ilmu itu tak boleh sampai, kerana sekarang ni macam-macam kaedah ada untuk penyampaian ilmu. Sekarang pun saya tengah rakam video ni pun bertujuan untuk menyampaikan ilmu ini supaya kita dapat manfaatkan peluang ruang yang ada untuk kita sebarkan ilmu tu. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Teruskan bersama saya dalam siri tutorial Google Classroom. Kita akan kupas setiap fungsi yang ada dalam Google Classroom. Terima kasih kerana subscribe. Sokongan anda yang menyebarkan video ini sehingga ke pengetahuan setiap rakan-rakan guru kita, saya dahului dengan jutaan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.